Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar satu subtopik dalam tajuk pendapatan boleh guna. Iaitu hari ini kita akan belajar tentang 4 jenis potongan wajib. Okey, apakah itu potongan wajib? Potongan wajib ialah bayaran yang ditetapkan oleh undang-undang seperti caruman kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP, caruman perkeso dan cukai pendapatan perseorangan. Dia juga adalah bayaran yang diwajibkan dalam rukun Islam iaitu untuk umat Islam sahaja. Ia dikenali sebagai bayaran zakat. Jadi potongan wajib ini dia akan mengurangkan pendapatan boleh guna kita. Tetapi pada masa hadapan dia akan memberi jaminan pendapatan kepada kita iaitu selepas bersara. Sekarang kita tengok jenis potongan wajib yang pertama iaitu kumpulan wang simpanan pekerja ataupun singkatannya ialah KWSP. Jadi KWSP adalah sebuah institusi keselamatan sosial yang telah ditubuhkan pada tahun 1991. Okey, tujuan KWSP ditubuhkan adalah untuk menyediakan faedah persaraan kepada ahli-ahlinya melalui pengurusan simpanan secara cekap dan amanah. Okey, jadi semua pekerja yang bekerja dengan orang lain termasuklah pekerja sektor swasta dan pekerja sektor awam yang memilih potongan KWSP akan diwajibkan untuk mencarum dalam KWSP. Okay. So kalau pekerja swasta ni diorang memang semua akan ada akaun KWSP. Tapi kalau kaki tangan awam, dia akan diberi dua pilihan. Sama ada dia nak memilih skim pencen ataupun memilih skim KWSP. Jadi kalau dia pilih skim pencen, dia tidak akan mencarum dalam KWSP. Dan sebaliknya jika dia memilih akaun KWSP untuk memiliki akaun KWSP, so setiap bulan gajinya akan dipotong dan wang akan dimasukkan ke dalam akaun KWSP. Tetapi dia tidak akan menerima pencen selepas bersara. Okey, ini adalah contoh kadar caruman pada tahun 2016. Okey, caruman KWSP ada dua iaitu caruman pekerja dan juga caruman majikan. Okey, caruman pekerja ni dia akan potong daripada gaji pekerja setiap bulan. Manakala caruman majikan ni, majikan yang akan bayar kepada pekerja. Jadi kedua-dua caruman pekerja dan caruman majikan ni akan ditambahkan dan dimasukkan ke dalam akaun KWSP semua pekerja. Okey, jadi kadar caruman ini akan berubah-ubah dari masa ke semasa. Okey, jadi untuk mendapatkan maklumat yang terkini, kita kena rujuk kepada website kwsp.gov.my. Okey, caruman ahli dalam KWSP boleh digunakan untuk membeli harta tanah, ekuiti, sekuriti kerajaan, instrumen pasaran wang serta bon dan pinjaman. Okey, pelaburan ini juga membolehkan KWSP membayar dividen kepada ahlinya. Maksudnya, kat sini duit yang kita carum ke dalam KWSP akan laburkan ke dalam sektor-sektor yang menguntungkan. Dan hasilnya dia akan membayar dividen kepada kita setiap tahun. Dividen ini akan dimasukkan ke dalam akaun KWSP kita. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak kira caruman pekerja dan caruman majikan. Okey,
Katakanlah contohnya gaji pekerja adalah RM2,000 sebulan. Okey. Jadi jumlah caruman pekerja adalah 11% ikut pada jumlah caruman yang terkini. Kalikan dengan gaji dia. So kita akan dapat kat sini RM220. Okey, caruman majikan pula 13%. Okey, kita darabkan tadi dengan jumlah gaji dia sebanyak RM2,000. So kita dapat RM260. Jadi setiap bulan jumlah caruman yang akan dimasukkan ke dalam akaun pekerja ini adalah sebanyak RM220 tambah dengan RM260. Jadi jumlahnya adalah RM480 akan dimasukkan ke dalam akaun KWSP kita. Itu kalau contoh gaji pekerja sebanyak RM2,000. Okey, sekarang kita tengok pula kalau gaji sebanyak RM6,000. Okey, caruman pekerja 11% kali dengan RM6,000, kita dapat RM660. Dan caruman majikan 12% kali RM6,000, kita dapat RM720. Jadi setiap bulan jumlah caruman yang akan dimasukkan ke dalam akaun KWSP pekerja ini adalah RM660 campur dengan RM720. Jadi kita akan dapat RM1,380 akan dimasukkan ke dalam akaun KWSP pekerja ini pada setiap bulan. Banyak kan jumlah ni? Jadi kalau nak harapkan kita simpan duit sendiri, mungkin kita tidak ada inisiatif untuk menyimpan duit sebanyak ini. Jadi inilah tujuan sebenarnya KWSP ditubuhkan. Jadi dia nak mewajibkan kita mencarum untuk kegunaan apabila kita telah bersara nanti. Okey, jadi sekarang ni jumlah caruman bulanan yang dimasukkan ke dalam akaun setiap pekerja ini, dia akan pecahkan lagi kepada dua akaun. Maksudnya setiap pekerja tu akaun KWSP dia ada dua akaun, iaitu akaun 1 dan akaun 2. Jadi akaun 1 70% daripada jumlah caruman bulanan dan akaun 2 ialah 30% daripada jumlah caruman bulanan. Jadi duit dalam akaun 1 ini tidak boleh dikeluarkan sehinggalah seseorang itu mencapai umur 55 tahun. Okey, apabila kita telah bersara nanti. Okey, jadi yang kita boleh keluarkan adalah daripada akaun 2 sahaja. Tapi akaun 2 ini boleh dikeluarkan untuk tujuan tertentu sahaja. Okey, jom kita tengok apa yang kita boleh keluarkan untuk akaun 2 ni. Yang pertama untuk perumahan. Okey, perumahan ni contoh kalau kita nak beli rumah, kita nak bayar deposit rumah, so kita tengok duit dalam akaun 2 kita ada, so kita boleh gunakan untuk bayar deposit rumah. Ataupun kita boleh juga gunakan untuk membayar bayaran ansuran bulanan. Okey, pengeluaran pendidikan ini adalah untuk orang yang ingin sambung belajar ataupun ibu bapa yang ingin menggunakan akaun KWSP dia untuk membiayai pendidikan anaknya di universiti. Okey, pengeluaran kesihatan ni adalah untuk jenis penyakit-penyakit tertentu. Biasanya penyakit-penyakit yang kritikal sahaja, macam penyakit kanser, okey, ataupun dia dah hilang paya, tak boleh bekerja, okey. Jadi kalau demam-demam biasa tak bolehlah nak keluarkan KWSP. Okey, kemudian seterusnya pengeluaran umur 50 tahun. Maksudnya bila seseorang pekerja telah sampai umur 50 tahun, dia boleh keluarkan akaun KWSP dalam akaun 2 sahaja. Okey.
Seterusnya, pengeluaran simpanan melebihi RM1 juta. Ini kalau dalam akaun KWSP kita dah lebih daripada 1 juta, baru kita boleh keluarkan. Okey. Dan yang akhir sekali adalah untuk pengeluaran haji. Okey, kalau kita nak pergi haji, so kita boleh gunakan duit dalam akaun 2 kita maksimum sebanyak RM3,000. Okey, sekarang kita tengok pula bila masa agaknya kita boleh keluarkan semua duit dalam akaun 1 dan akaun 2. Jadi duit dalam akaun 1 dan akaun 2 ni kita boleh keluarkan bila umur telah mencapai 55 tahun. Jadi kita boleh keluarkan semua sekali dan kita boleh tutup terus akaun KWSP. Kemudian kita juga boleh keluarkan kalau kita hendak meninggalkan negara Malaysia. Buat selama-lamanya. Maksud kita nak duduk terus di luar negara. Okey. Kemudian kalau kita telah disahkan tidak berupaya untuk bekerja. Maksudnya doktor dah sahkan seseorang pekerja itu sakit dari segi fizikal dan mental ataupun kedua-duanya sekali menyebabkan dia langsung dah tak boleh nak kerja lagi. Jadi dia boleh keluarkan semua sekali dari akaun 1 dan akaun 2 dalam akaun KWSP. Okey, seterusnya bila meninggal dunia, yang ini waris dia yang boleh keluarkan. Okey. Jadi dia kena ikut pada penama yang dinyatakan oleh pemegang akaun KWSP tadi. Okey, last sekali adalah anggota perkhidmatan awam yang telah diberi taraf berpencen. Okey, macam saya cakap tadi. Okey, so kaki tangan awam bila dia disahkan jawatan, so dia akan diberi dua pilihan, nak pilih KWSP ataupun pencen. Okey, jadi sebelum disahkan jawatan tu dia masih lagi ada akaun KWSP. Tapi bila disahkan jawatan dan dia telah memilih skim pencen, jadi semua duit dalam akaun 1 dan akaun 2 boleh dikeluarkan dan dia tidak mempunyai akaun KWSP lagi. Jadi faedah persaraan selepas umur 55 tahun nanti adalah bergantung kepada duit pencen. Okey, sekarang kita pergi kepada potongan wajib yang kedua iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja, iaitu nama ringkasnya adalah PERKESO. Okey, jadi PERKESO ni ditubuhkan untuk memberi perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial seperti membayar faedah perubatan dan wang untuk pekerja yang mengalami risiko dan menyediakan bekalan prostetik dan pemulihan bagi pekerja. Peralatan prostetik ni maksudnya ialah bagi orang yang telah disahkan tidak lagi boleh bekerja. Okey. Kemudian pekerja yang wajib mencarum dalam PERKESO adalah yang menerima gaji sebanyak RM4,000 sebulan. Okey, jadi kadar caruman pekerja dan majikan untuk PERKESO ni juga mungkin akan berubah-ubah. Jadi untuk mendapatkan kadar caruman yang terkini, kita kena rujuk kepada laman web PERKESO. Okey, sekarang kita tengok secara ringkas macam mana nak kira caruman PERKESO. Okey. Contohnya yang pertama, katakanlah pekerja tu gaji dia RM2,000. Okey. Jadi caruman pekerja dia 0.5% kali dengan RM2,000. Jadi kita dapat RM10. Okey. Kalau caruman majikan pula 1.75% kali dengan RM2,000, kita dapat RM35. Jadi setiap bulan jumlah duit yang dia akan potong, yang dia akan masukkan dalam akaun PERKESO setiap pekerja adalah RM10 campur dengan RM35. Jadi kita dapat RM45.
ringgit. Itu kalau gaji 2,000. Kalau gaji 3,000 dia akan potong lebih sikit. Sebenarnya tu ikut pada jumlah gaji tadi kita dapat RM67.50. Okey, jadi setiap orang yang bekerja dengan orang lain semua akan ada akaun Perkeso. Okey, sekarang kita tengok pula apakah faedah yang boleh diterima oleh seseorang pencarum Perkeso. Yang pertama adalah skim bencana pekerjaan. Jadi skim bencana pekerjaan ini memberi perlindungan kepada kemalangan yang berlaku kepada seseorang pekerja semasa dia sedang bekerja. Mungkin dia tengah bekerja di kilang, dia mengalami kecederaan ataupun dia berlaku kemalangan jalan raya semasa dalam perjalanan pergi dan balik kerja. Okey, jadi faedah yang boleh diterima dalam skim bencana pekerjaan ialah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa. Ni maksudnya kalau orang tu dah hilang upaya, so dia dah tak boleh nak uruskan diri sendiri, jadi dia boleh ambil pembantu khas untuk jaga dia dan dia boleh dapatkan bayaran tuntutan bayaran daripada KWSP untuk bayar kepada pembantu peribadi dia tadi. Okey, faedah kebumian jika dia meninggal dunia, faedah pemulihan untuk hilang upaya sementara dan juga faedah kepada orang tanggungan. Contohnya jika yang meninggal dunia adalah suaminya, jadi isteri dan anaknya akan mendapat faedah tanggungan. Okey, yang kedua adalah skim keilatan. Okey, ni berasal daripada perkataan ilat. Keilatan ni maksudnya ialah cacat kekal. Maksudnya doktor dah sahkan yang dia telah hilang upaya buat selama-lamanya dan tidak ada harapan lagi nak sembuh. Jadi dia dah tak boleh nak bekerja lagi. Jadi sekarang ni, jadi di sini Keso akan bagi faedah dalam bentuk pencen, iaitu dinamakan pencen ilat. Okey, kepada orang yang hilang upaya tadi. Okey. Dan sekiranya orang yang menerima pencen ilat itu meninggal dunia, pencen itu akan diperolehi oleh orang tanggungan di bawahnya. Contoh katakan suami yang menerima pencen ilat meninggal dunia, jadi pencen itu akan diterima oleh isterinya dan ini dipanggil sebagai pencen penakat. Okey. Kemudian skim keilatan juga melindungi pekerja untuk program pemulihan. Dan juga faedah pengkebumian jika dia meninggal dunia. Okey, sekarang kita masuk pula pada jenis potongan wajib yang ketiga, iaitu cukai pendapatan individu. Okey, setiap rakyat di Malaysia yang menerima pendapatan melebihi tahap tertentu wajib membayar cukai pendapatan individu. Jadi, berapa pendapatan yang kena bayar cukai ini juga akan berubah-ubah. Jadi, kita kena dapatkan maklumat yang terkini. Jadi tujuan kerajaan mengenakan cukai pendapatan adalah yang pertama untuk menambah hasil kerajaan. Okey, nanti tingkatan 5 kita akan belajar lagi detail tentang hasil kerajaan ni. Okey, sebenarnya hasil kerajaan ni ada dua, iaitu hasil cukai dan hasil bukan cukai. Dan cukai pendapatan individu ni adalah termasuk dalam hasil cukai, iaitu cukai langsung. Okey, yang kedua adalah untuk mengurangkan jurang pendapatan di antara orang yang pendapatan tinggi dan pendapatan
rendah. Sebab apa? Sebab cukai pendapatan ni perlu dibayar ikut pada pendapatan. Lagi banyak pendapatan kita, lagi banyaklah cukai kita kena bayar. Okey, kemudian yang ketiga, kerajaan menggunakan duit cukai pendapatan ini untuk membangunkan ekonomi negara kita dan juga dia membekalkan barang dan perkhidmatan awam. Contohnya macam buat jalan raya, buat sekolah kerajaan, hospital kerajaan dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok pula jenis potongan wajib yang keempat iaitu zakat. Jadi zakat cuma diwajibkan kepada orang Islam sahaja yang cukup syarat-syaratnya. Jadi zakat merupakan rukun Islam yang kelima. Maksudnya setiap umat Islam yang cukup syarat wajib membayar zakat. Jadi tujuan kita membayar zakat ni adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, mengelakkan kita daripada sifat kedekut dan bakhil. Okay? Dan supaya kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan duit zakat yang kita bayar ini akan diagihkan oleh pusat zakat kepada golongan yang kurang mampu. Okey. Dan ini seterusnya dapat mengurangkan perbezaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dan menggalakkan perpaduan di kalangan masyarakat Islam. Jadi kadar zakat adalah 2.5% daripada jumlah pendapatan. Okey. Jadi sekarang ni kita dah belajar 4 jenis potongan wajib. Jadi dalam tajuk ni kita kena ingat kalau orang bukan Islam dia kena bayar KWSP per keso dan juga cukai pendapatan. Tapi kalau orang Islam dia bayar KWSP per keso, cukai pendapatan dan juga zakat. Jadi potongan wajib ada 4 sahaja. Okey, jadi apakah sebenarnya kesan potongan wajib ini kepada pendapatan? Boleh guna. Kita ambil contoh, katakanlah kerajaan menaikkan caruman KWSP. Apabila kerajaan menaikkan caruman KWSP, jadi kita kena bayar KWSP lagi banyak. Maksudnya duit gaji kita akan dipotong lagi banyak setiap bulan untuk dimasukkan dalam akaun KWSP. Jadi potongan wajib kita akan meningkat. Bila potongan wajib kita meningkat, jadi pendapatan boleh guna kita berkurang. Maksudnya duit yang kita boleh gunakan untuk belanja dan menabung semakin berkurang. Sebaliknya, apabila kerajaan mengurangkan caruman KWSP, maksudnya duit yang dia potong setiap bulan daripada gaji kita untuk masuk dalam akaun KWSP dikurangkan. Jadi, potongan wajib kita akan berkurang. Bila potongan wajib kita akan berkurang, pendapatan boleh guna kita akan meningkat. Jadi kita boleh gunakan lebih banyak duit untuk perbelanjaan dan tabungan. Okey. Jadi itu sahaja untuk tajuk potongan wajib. Jangan lupa buat latihan dan buat ulang kaji. Okey, nanti kita akan belajar lagi macam mana nak kira pendapatan boleh guna. Okey, jangan lupa subscribe, like dan view channel YouTube Cikgu Azlin.